Selamat datang ke channel Cikgu Mendel. Dalam video ni kita akan cuba buat ulang kaji sedikit tentang sains darjah 6 unit 9 bahan buangan. Jadi bila sebut tentang bahan buangan ni, dia adalah sampah lah. Mudah je jawab. Dia punya ni kan, dia punya makna lain bahan buangan ni sampah. Jadi dia ada jenis organik, jenis bukan organik. Contoh organik ni sisa makanan, kertas. Bukan organik ni bahan yang dicipta manusia. Seterusnya kita pergi pada bahan buangan terbiodegradasi. Dia ada sini sebenarnya. Bahan buangan terbiodegradasi. Apa maksud bahan buangan terbiodegradasi ni? Boleh direputkan oleh mikroorganisme dalam proses penguraian. Jadi mikroorganisme tu boleh reputkan bahan buangan, boleh reputkan sampah, sisa-sisa buangan yang kita buang ni. Jadi mikroorganisme ni penting lah. Sebab apa? Sebab dia bantu untuk musnahkan bahan buangan ni. Dan bila dia musnahkan bahan buangan ni boleh menjadi baja. Jadi baja ni apa? Baja ni selalu kita dengar lah. Kalau siapa-siapa ibu ayah yang minat pokok-pokok kan, minat bercucuk tanam ni, baja ni kadang-kadang dibeli untuk suburkan lagi pokok tu. Untuk pokok tu makin banyak buah dia, banyak daun dia, banyak bunga dia. Jadi baja ni dia ada apa yang menyebabkan boleh banyak semua benda ni? Dia banyak nutrien. Okey, dia ada banyak nutrien yang menyebabkan dia boleh galakkan pokok tu bertumbuh dengan bagusnya. Jadi bahan-bahan buangan ni dia boleh direputkan, boleh dipecahkan, dimusnahkan oleh mikroorganisme dalam proses penguraian. Sekali lagi cikgu ulang, dia boleh dipecahkan, dimusnahkan dalam proses penguraian oleh mikroorganisme dan dia boleh jadi baja. Tetapi kalau bahan buangan terbiodegradasi ini dia masuk ke dalam air ataupun dibuang di tempat yang berair, sebagai contoh apa? Lopak ke, tasik ke, kolam ke, sungai ke. Jadi dia akan boleh menyebabkan pencemaran air, boleh mencemarkan air. Jadi biasalah ni kan. Jadi bila dia dah masuk ke dalam tempat yang berair tu, sebagai contoh kamu buang apa ya, isi perut ikan. Kamu buang isi perut ikan dalam kolam ke dalam sungai, buang dalam kadar yang banyak kan. Jadi dia boleh mencemarkan air tu lah. Contohnya ada sisa makanan, buang di dalam sungai kan, jadi dia akan mencemarkan sungai itu. Sisa makanan contohnya apa? Kulit telur, kulit buah, ampas sayur, makanan yang rosak. Kemudian ada jenis kertas, jadi surat khabar lama, majalah, kotak bekas telur. Kemudian ada bahan kumuh contohnya macam najis lah, tinja tu najis yang disingkirkan oleh badan manusia, oleh haiwan. Jadi kenapa boleh ada najis ni? Kadang-kadang pusat penternakan, ladang penternakan, jadi dia bela 1 juta ayam. Jadi ayam tu dia buat apa setiap hari? Dia buat apa ayam setiap hari? Ayam berak lah setiap hari. Jadi bila dia berak, 1 juta ayam berak, bayangkanlah kalau dia berak sehari 10 kali. Contohlah, ayam berak sehari 10 kali. Jadi maksudnya 10 kali itu ada 10 najis darab dengan 10 juta ayam. Jadi 10 darab 10 100 kali ayam tu berak, ada 100 juta najis yang jatuh. Jadi maksudnya dia boleh mencemarkan banyak perkara lah. Salah contohnya kalau dia masuk ke dalam sungai, dia boleh mencemarkan sungai itu dengan najis penuh. Dan tempat itu kalau tak diurus, dia akan jadi sangat-sangat busuk. Berlaku pencemaran udara pula. Jadi adalah pencemaran
air tadi, pencemaran udara. Lepas tu kemungkinan kalau dia biar je dekat tanah tu, kemungkinan dia jadi pencemaran tanah. Ya, kalau tak diurus dengan sempurna. Kalau manusia pun sama juga kan. Jadi manusia ni bagus sikit lah. Tambah-tambah kat Malaysia ni, kita ada pembentungan. Kita ada tempat najis tu akan masuk ke dalam tu. Jadi bila kita flush tu, dia masuk, dia akan masuk ke tempat najis tu, loji najis tu. Jadi tak ada masalah sangat lah. Cikgu percaya pun ramai orang-orang dekat Malaysia ni, rumah dia ada tandas, ada mangkuk tandas, ataupun ada jamban, yang mana bila dia buang najis itu, najis akan pergi ke tempat. Kemudian kalau nak uruskan najis-najis ni pula, ada indah water. Indah water ni kalau dah penuh tempat najis tu, dia akan sedut najis tu keluar. Jadi tak ada masalah sangat. Kemudian kesan kepada alam sekitar ni, cikgu ada cerita tadi sikit. Bahan mereput akan menghasilkan bau yang busuk. Okay? Jadi bila ada tindak balas dengan bakteria ni, dia mereput, dia akan hasilkan bau yang tidak elok lah. Bau yang tidak elok. Dan bau ni pastinya akan mengganggu. Sebagai contoh, kalau orang tu dia hidup dekat dengan pusat penternakan ayam. Ayam ni belah banyak ni, ratus ribu. Jadi nak tak nak, kadang-kadang bau busuk daripada najis ayam tu ada pada kawasan perumahan dia. Jadi dia tak selesa lah duduk kan. Kita kalau bau busuk ni, kita pun rasa tak selesa nak duduk kat tempat tu. Sebab apa? Sebab bau tu tak elok, tak wangi, tak menyenangkan. Jadi kita rasa tak selesa sungguh lah. Jadi manusia pun sama juga, rasa tak selesa. Tidak selesa. Kemudian pereputan akan gunakan oksigen. Jadi kita terpaksa bersaing lah. Kita manusia guna oksigen. Yang nak mereput tu kalau banyak sangat pun guna oksigen juga. Jika di air, akan kurangkan oksigen. Sebagai contoh, kalau dia masukkan najis-najis dalam air. Jadi bila dia duduk dalam air, dia nak mereput dalam air, dia akan guna oksigen. Jadi bila dia guna oksigen dekat air tu akan berkurang. Jadi bila oksigen di air berkurang, haiwan-haiwan yang ada kat dalam air tu akan mati. Sebab apa? Sebab dia tidak ada oksigen dalam air tu. Dalam sungai tu dah kurang oksigen. Sebab apa? Digunakan oleh mikroorganisma untuk proses pereputan. Jadi akan kurang oksigen, haiwan hidupan akuatik pun akan mati. Kemudian kita ada tidak terbiodegradasi. Jadi dia tak sama dengan terbiodegradasi. Ulang balik, tulislah nanti kamu penin. Jadi ini adalah bahan buangan tidak terbiodegradasi. Tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Mikroorganisma tak boleh nak reputkan dia. Jadi tak boleh nak buat apa-apa dekat dia lah. Dia akan ambil masa lama, kadang-kadang dia akan kekal pada bentuk yang sama. Yang paling mudah sekali plastik lah. Jadi plastik ni kadang-kadang ada yang cakap beratus tahun, berjuta tahun kadang-kadang ambil masa dia nak musnah. Jadi tambah-tambah bakteria yang ada pun tak boleh nak musnahkan dia. Sebab tu dengan adanya dia, bertambahnya dia akan menyebabkan pencemaran pada alam lah, pencemaran pada alam, terutama sekali pada tanah. Dia akan kekal jangka masa lama. Jenis, kita ada jenis kaca. Kaca diperoleh daripada batuan. Kalau tak salah cikgu, daripada pasir lah dibuat kaca. Daripada batu-batu pun dibuat untuk buat kaca. Kaca ni ada macam-macam jenis lah. Tapi yang mudahnya kaca je lah kan, buat daripada batuan. Kemudian kita ada contohnya botol, balang, cawan. Banyak lagi lah contoh selain daripada balang, botol, cawan ni. Cermin kan, cermin rumah tu kaca lah kan. Contoh lain lah. Kemudian kita ada logam. Logam diperoleh daripada batuan juga. Logam ni besi lah paling mudah sekali kan. Contohnya besi buruk, tin makanan, tin minuman. Seterusnya kita ada plastik, terdiri daripada bahan sintetik. Yang ni dia buat di kilang lah. Dia ada kilang-kilang, dia buat, dia campur situ, campur sini. Kemudian hasillah plastik.
Jadi contohnya kita ada bekas plastik, beg plastik, botol plastik. Seterusnya adalah jenis sisa toksik. Sisa toksik ni boleh terdiri daripada bahan kimia, bahan buangan industri. Industri ni apa? Contohnya macam kilang lah. Kilang buang sisa toksik. Sisa pertanian contohnya apa? Racun serangga. Okey, racun serangga. Baja pun boleh jugalah sisa pertanian. Baja ni baja kimia lah. Ada jenis baja tu dibuat di kilang. Dia bukan baja organik yang kita hasil perebutan bahan terbiodegradasi tu. Tak, ni baja kimia. Kemudian botol aerosol, cecair pembasmi serangga perosak. Reset kat rumah tu kan. Sisa toksik lah tu. Cecair bateri. Ada bateri basah dipanggil kan. Cecair. Kemudian asap kenderaan. Seterusnya kita pergi kepada pencemaran. Pencemaran air. Jadi pencemaran air ni, air itu akan kotor, berkuman dan beracun. Sebagai contoh, dia buang sisa toksik ni dalam sungai. Jadi bila dia buang sisa toksik dalam sungai, sungai itu akan jadi kotor lah dengan minyaknya, dengan bahan-bahan logamnya. Kemudian penuh pula dengan bakteria. Bakteria ni contohnya macam dia buang sisa makanan, kan, najis ke apa ke, dia buang dalam sungai. Bila dia buang dalam sungai, bakteria akan jadi banyak kat sungai tu. Sebab apa? Dia nak berlaku proses perebutan. Kamu ingat ya, perebutan tu hasil tindak balas oleh bakteria. Jadi dia akan guna oksigen yang ada dalam air. Bila oksigen digunakan dengan kadar yang banyak oleh bakteria untuk proses perebutan, penguraian, dia akan menyebabkan hidupan akuatik. Hidupan akuatik itu apa? Hidupan dalam air lah. Kita panggil hidupan akuatik. Dan beracun. Ada juga bahan-bahan yang beracun, matilah. Okay. Kemudian hidupan akuatik akan berkurang. Kurang bekalan air bersih. Sebab apa? Sebab air itu, air yang kita minum ni ambil kat mana? Salah satunya ambil di sungai lah. Sungai-sungai itulah dia ambil proses untuk jadikan air minuman kita. Satu lagi ambil daripada empangan. Jadi air daripada empangan tu ditadah daripada air hujan ni, digunakan untuk minuman penduduk setempat. Kemudian longkang akan tersumbat. Jadi bila dibuang sampah-sampah ni, tak dibuang, buang suka hati saja kan. Kita ada sampah kita buang, kita ada sampah kita buang. Lama-lama bila air hujan datang, dia akan tolak sampah ni masuk ke longkang. Jadi bila dah berkumpul banyak sangat, dia akan tersumbat longkang tu. Longkang bila tersumbat, air tak boleh nak lalu dalam longkang, menyebabkan banjir nanti. Kan, air sepatutnya lalu dalam longkang tu, pergilah longkang yang besar sikit. Longkang yang besar sikit bawa masuk ke sungai. Sungai pergi bawa masuk ke laut. Jadi air tu mengalir lah. Tapi masalah sekarang ni, longkang yang kecil tu dah penuh dengan sampah-sampah. Sampah ni sebab apa? Sebab orang buang ikut sesuka hati. Dia buang kat jalan raya, dia buang kat tepi longkang, dia buang dekat atas tanah. Jadi bila hujan datang, air hujan tu mengalir nak masuk ke longkang, dibawa bersama dengan sampah-sampah tu. Bila dibawa sekali dengan sampah-sampah tu masuk dalam longkang tu. Jadi bila sampah tu berkumpul banyak-banyak dalam longkang tu tersumbat. Okey. Bila longkang tersumbat, air tak boleh nak lalu pergi ke longkang yang besar. Jadi bila air tak boleh nak pergi lalu longkang besar, kawasan tu akan jadi air naik. Kalau kawasan tu kawasan perumahan, taman tu jadi banjir. Padahal kalau tak ada tersumbat tu, air boleh dia mengalir masuk ke longkang yang besar. Nampak tak? Jadi kalau buang sampah tak tempat yang sepatutnya, ikut suka saja, terutama sekali buang dalam longkang boleh tersumbat, kawasan tu boleh banjir. Banjir apabila banjir kilat, hujan lebat. Kemudian udara. Jadi udara ni hasil buangan asap gas, dia akan menyebabkan sesak nafas, hujan asid. Jadi contohnya macam kilang. Kilang ni dia hasilkan gas. Dia buang dekat udara. Jadi bila dia buang kat udara, hujan. Hujan nanti akan campur dengan gas tu. Gas datang dari mana? Daripada kilang. Dia bercampur dengan gas tu, menyebabkan dia jadi asid. Jadi gas tu bercampur dengan titisan-titisan hujan tu jadi asid. Jadi hujan tu turun dalam keadaan hujan tu, titik-titik air hujan tu asid. Sebab tu kita panggil dia hujan asid. Bila hujan asid tu turun kena kat tanah tu jadi asid pula. Tanah bila jadi asid, tumbuhan akan mati.
Ni tumbuhan-tumbuhan situ semua mati. Bukan tumbuhan saja yang tidak akan mati. Pokok rumah-rumah, kereta semua akan rosak. Sebab apa? Sebab ada tindak balas asid dengan besi, dengan rumah-rumah kita, dengan kereta-kereta kita. Sebab apa? Hujan asid tu, ciri dia adalah menghakis. Asid ni ciri dia menghakis. Kena kulit kita pun sebenarnya dia akan rosakkan kita punya kulit, hujan asid ni. Kemudian kita pergi pada amalan pengurusan. Jadi amalan pengurusan, amalan kehidupan lestari. Lestari ini maksudnya dia boleh kekal, dia bagus. Okey, lebih kurang macam itulah. Kurang impak kepada alam sekitar, memberi kesan yang kuranglah kepada alam sekitar. Kalau kita amalkan pengurusan sampah yang bagus ni, dia akan kurang memberi kesan kepada alam sekitar. Alam sekitar tu takkan teruk tercemar. Kemudian plastik diikat kemas sebelum dibuang. Jadi antara amalan yang kita boleh buat adalah kita ikat kemas plastik sampah kita tu, supaya nanti kadang-kadang bukan sebab apa, sebab kadang-kadang ada kucing, ada anjing, dia senang buka plastik tu. Bila dia senang buka plastik itu, dia senang cari sisa-sisa makanan dalam plastik itu, sampah dah bertebaran, sampah dah bertaburan di sekeliling tu, penuh dengan sampah tak terurus. Jadi bayanglah tadi cikgu cerita kan, bila hujan datang saja, dia akan bawa sampah-sampah tu masuk dalam longkang. Longkang dah tersumbat. Kemudian kalau terbuka tu, lalat akan datang. Bila lalat datang, lalat akan makan sampah-sampah tu, lalat akan bawa penyakit pula. Dia pergi pula kepada dalam rumah kamu. Pergi pula pijak makanan-makanan kamu. Kamu kena penyakit keracunan makanan. Dibawa oleh lalat. Lalat tu ada bakteria Salmonella. Sisa makanan. Jadi sisa makanan yang ada tu dibuat baja kompas. Maksud baja kompos. Baja kompos ni boleh digunakan untuk tanaman. Jadi tak ada masalah lah. Kita dah olah dia, supaya nanti makanan yang kita dah makan tu, yang sisa-sisa tu, boleh dibuat baja. Untuk tak terbiodegradasi, diasing dahulu sebelum dibuang. Jadi untuk yang tak terbiodegradasi, yang tidak boleh direputkan oleh bakteria, mikroorganisme ni, kita asingkan dulu. Contohnya macam plastik, macam kaca, kita asingkan dulu. Yang ni yang bahan buangan tak terbiodegradasi kan. Asingkan dulu siap-siap, supaya nanti yang ini nanti kita akan recycle. Kita jual ke, recycle ke. Jadi maksudnya yang itu dia boleh diguna semula. Daripada kita buang macam tu saja, dia nak mereput dekat alam sekitar susah, lambat. Baik kita recycle, guna semula. Jadi bila guna semula, dia tak ada lah jadi bahan buangan. Sebab apa kita tak buang dia, kita guna semula dia. Dia bukan jadi bahan buangan, jadi bahan buangan dah berkurang dekat situ. Kemudian mudah kita semula, ada bahan kimia, minyak, bekas khas. Kemudian ada 3R. 3R ni dalam kamu punya syllabus lah, 3R. Sekarang ni dah 5R, tak salah cikgu. Kurangkan, longgokkan bahan buangan. Jadi kita nak kurangkan kuantiti dia, bilangan dia. Jadi kita guna semula, terutama sekali bahan buangan tak terbiodegradasi. Okey? Kita kurangkan, reduce. Kita kurang lah. Contohnya macam sekarang ni ada kempen tak payah guna straw. Janganlah guna straw. Kamu yang muda-muda ni, kan, umur 12 tahun ni, tak payah straw pun tak apa. Angkat tangan tu. Hak tua-tua tu tak apalah. Umur 90, 60 kadang-kadang nak angkat cawan pun susah. Jadi bubuh straw kat mulut. Senanglah dia nak hidup, dia nak dia nak sedut. Yang kamu muda-muda ni boleh duk angkat botol lagi, boleh angkat tangan lagi. Guna je, tak payah gunalah straw. Reuse, guna semula. Okey. Jadi kalau straw tu, beli straw yang yang ada orang besi kan. Boleh guna semula kan. Kalau berbotol air, boleh guna semua. Botol air jangan buang. Recycle. Kita semula. Urus secara terancang. Jadi kita ada pusat pelupusan sampah. Sampah diasingkan dulu mengikut jenis. Jadi bila dah jenis, sampah yang tidak boleh dikita semula akan dibakar. Jadi dia akan bakar guna incinerator suhu tinggi. Jadi benda yang tak boleh nak diguna semula ni akan dibakar. Bakar dalam satu tempat besar dipanggil sebagai incinerator suhu tinggi.
Kemudian hasil bakar ni boleh dihantar ke pusat pelepusan. Okey. Lain-lain, gunalah pengangkutan awam. Jadi bila kita guna pengangkutan awam, tak adalah kita menyokong kan, ataupun kita menyebabkan pencemaran udara, sebab dah kuranglah pengangkutan awam tu, dah kuranglah kereta-kereta yang kita guna ni. Kalau guna pengangkutan awam, satu pengangkutan awam boleh bawa 40 orang, satu biji kereta boleh bawa 4 orang saja. Okey. Jadi dah kurang sikit asap yang dihasilkan. Guna petrol tanpa plumbum. Jadi kalau dia kurang plumbum petrol tu, bila petrol tu dibakar, dia akan kurang asap lah. Lebih kurang macam tu. Jadi bila kurang asap, selamatlah udara kita ni, taklah tercemar sangat. Kilang jauh daripada penempatan. Jadi tempat duduk orang kan, tempat taman-taman ke, jauh daripada kilang. Sebab kilang ni kadang-kadang dia keluarkan asap tu, gas tu, dia berbahaya kepada penduduk setempat. Menyebabkan hujan asid ke, menyebabkan sesak nafas ke kan. Kemudian bakar sampah tempat yang tertutup. Kemudian kita buat kawalan biologi. Kawalan biologi ni apa? Kita gunakan haiwan untuk kawal serangga perosak. Sebagai contoh, kita guna burung hantu untuk kawal tikus dekat kawasan padi. Jadi itu kita panggil kawalan biologi. Jadi ini adalah bahan buangan.